Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Aquaponik dan DIY Malaysia. Okey, bulan puasa ni nak buat video waktu siang agak mencabar. Jadi kita buat waktu malam lah, kuranglah sikit dugaannya. Dan malam ni saya nak share tentang persediaan tangki dan juga rawatan air untuk kita menternak ikan siakap. Jadi maksudnya sebelum kita nak masukkan benih ikan siakap, apa benda yang kita nak kena buat, apa yang kita nak sediakan dulu. First tentang tangki. Tangki yang saya gunakan untuk menternak ikan siakap ni adalah polytank ataupun tangki air. Yang ni kapasiti tangki adalah 250 gallon. 250 gallon ni bersama dengan 1136 liter. Untuk sistem aquaponik, saya lebih suka gunakan polytank sebagai tangki ternakan ni. Yang pertama sebab polytank ni mudah kita nak dapat. Dekat mana-mana kedai hardware memang akan ada jual polytank. Sebab polytank ni memang barang-barang yang biasa kita gunakan di rumah. Jadi kebanyakan kedai hardware memang akan jual polytank. Yang kedua dari segi harga, harga polytank ni kalau nak compare dengan tangki yang lain, sebagai contoh tangki fiber, polytank ni lebih murah. Sebagai contoh yang ni, untuk 250 gallon ni, harga dia saya beli tu dalam RM350. Brand tangki ni Kosan model N200RA. Yang ni tangki yang jenis bulat. Untuk tangki ni, maksimum kedalaman air yang kita boleh isi dalam tangki ni lebih kurang dalam 24 inci ataupun 2 kaki. Dalam cm samaan dengan 64 cm. Dan bila cerita tentang saiz tangki ni, soalan yang paling kerap ditanya adalah berapa banyak jumlah benih ataupun jumlah anak ikan yang kita boleh masuk dalam tangki ni. Dan kebiasaannya yang bertanya tu adalah orang yang memang pernah menternak ikan dengan menggunakan sistem meras ataupun recirculating aquaculture system. Cara saya menternak ni adalah sistem aquaponik. Sistem aquaponik dengan sistem meras adalah berbeza. Walaupun kita gunakan jenis filter yang sama, tapi konsep perjalanan sistem ni tak sama. Untuk sistem aquaponik ni, kita ada ternakan dan juga tanaman. Okey, untuk baja tanaman kita adalah daripada amonia yang ditukar kepada nitrit dan kemudian nitrit. Nitrit itu adalah baja untuk tanaman. Jadi kalau jumlah ikan terlalu sikit ataupun ikan tu masih kecil, amonia kurang, jadi pokok kita tak subur. Berbeza dengan sistem ras. Untuk sistem ras ni, kalau boleh kita tak nak langsung ada amonia. Sebab amonia yang terhasil tu akan ditukar menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrit, dan bila nitrit terlalu banyak, diorang terpaksa tukar air. Untuk sistem aquaponik ni, air tak perlu tukar langsung. Kita cuma perlu tambah bila air itu berkurang ataupun surut disebabkan sejatan. Itulah beza antara aquaponik dan juga sistem ras. Jadi berapa banyak ikan yang kita boleh masuk dalam tangki ni. Okey, untuk tangki ni, kalau untuk anak ikan siakap ataupun anak ikan tilapia, tuan-tuan boleh masukkan 200 hingga 300 ekor. Untuk tangki ni, kalau kita masukkan jumlah ikan berdasarkan kiraan sistem ras, saya rasa untuk tangki ni cuma kita boleh masukkan 30 hingga 50 ekor saja anak benih. Tapi kalau untuk aquaponik ni, tangki yang besar, ikan cuma ada 30 ataupun 50 ekor, ikan pula masih kecil, amonia tak banyak, apa yang akan jadi tumbuhan kita ataupun tanaman kita takkan subur. Sebab itulah untuk sistem aquaponik ni kita masukkan lebih banyak berbanding dengan sistem ras. Kemudian kita kena ambil kira juga tentang survive rate. Sebagai contoh, untuk siakap yang lepas saya bela tu, daripada 100 ekor tu yang survive cuma 60 ekor saja. Benda tu normal. Survive rate memang akan berkurang daripada jumlah yang kita masukkan. Kalau kita masukkan 100, mungkin akan tinggal 60 ekor saja. Dan kalau survive rate tinggi, sebagai contoh, kita masukkan 100 ekor, dah makin besar, tinggal 80 ekor, tangki ni padat, apa yang kita boleh buat? Kita dah boleh start harvest, kita dah boleh makan dah. Tempoh matang untuk ikan siakap cuma ambil masa 5 hingga 6 bulan saja. Jadi kalau kita tengok tangki dah terlalu padat, ikan dah semakin besar, banyak yang hidup, apa yang kita boleh buat? Kita boleh pindahkan separuh ikan yang ada dalam tangki ni masuk ke dalam tangki yang lain. Ataupun kita boleh harvest, kita boleh makan. Sebab tujuan saya buat aquaponik ni memang untuk makan sendiri saja. Tangki ni sebenarnya adalah tangki untuk ikan siakap. Tapi sekarang ni saya dah masukkan 4 ekor ikan tilapia yang besar. Dan tujuan saya masukkan ikan tilapia dalam ni adalah untuk menghasilkan amonia. Ikan ni bila kita bagi makan, dia akan berak dan tai ikan tu adalah amonia. Dan tujuan saya nak ada amonia dalam ni adalah untuk saya test biofilter nanti. Dan tentang filter saya akan share dalam video seterusnya nanti. Sebab video ni adalah fokus tentang persediaan tangki dan juga rawatan air. Macam mana kita nak sediakan air untuk menternak ikan siakap. Okey, sekarang tentang air. Air apa yang kita nak gunakan untuk menternak ikan siakap ni nanti? Seperti mana yang kita tahu, ikan siakap ni adalah ikan laut, ikan air masin, ikan air payau. Tapi siakap yang kita akan bela nanti adalah ikan siakap laut yang telah mengalami proses peralihan daripada air masin kepada air tawar. Jadi untuk bela ikan siakap ni, kita boleh gunakan 100% air tawar. Tak perlu lagi masukkan garam dan sebagainya.
Dan sumber air yang saya gunakan ialah 100% daripada air paip. Dan kita tahu air paip ada klorin. Jadi saya tapis dulu klorin tu dengan menggunakan penapis yang akan tunjukkan sekejap lagi untuk buang klorin saja. Dan bila kita dah tapis, dah buang klorin ni, tuan-tuan tak perlu masukkan lagi anti klorin. Dah tak perlu sebab dah tak ada klorin dah. Inilah filter yang saya masukkan tadi. Filter ni daripada Panasonic Water Purifier. Dekat dalam ni dia ada carbon filter. Carbon ni berfungsi untuk menapis, untuk buang semua klorin yang ada dalam air paip. Jadi, bila kita dah tapis dengan menggunakan penapis ni, air yang keluar ni memang dah tak ada langsung klorin. Sebelum ni saya pernah test, memang zero klorin. Yang saya dah gunakan filter macam ni, saya rasa dah 7-8 tahun. Sama juga untuk ternakan lobster air tawar pun, inilah filter yang saya gunakan. Dan untuk tuan-tuan dapatkan filter ni nanti, saya akan letakkan link produk dekat video description untuk tuan-tuan beli filter ni, dan juga link untuk adapter ni, sebab adapter ni memang tak ada jual kat kedai. Saya akan letakkan link dekat bawah, tuan-tuan boleh beli secara online dekat Shopee. Okey, baru-baru ni ada yang komen yang tanya tentang maintenance filter ni. Okey, dulu masa saya gunakan filter ni dekat dapur dalam rumah, saya tukar cartridge yang ada dekat dalam ni dalam 4 hingga 5 bulan sekali. Tapi cara penggunaan kita untuk sistem ternakan ni berbeza. Kalau dekat dapur memang hari-hari kita akan guna. Jadi 3 bulan, 4 bulan memang kita tukarlah cartridge ni. Tapi untuk dalam sistem ternakan ni, kita bukan hari-hari nak gunakan filter ni, bukan hari-hari kita nak masukkan air. Dan biasanya untuk saya top up untuk tambah air pun mungkin dalam 2 minggu ataupun 3 minggu sekali. Jadi cartridge yang ada dekat dalam ni boleh bertahan lebih lama. Tapi kalau tuan-tuan nak selamat, sebelum tuan-tuan menggunakan filter ni untuk isi air yang banyak, tuan-tuan boleh test dulu air yang keluar pada sini. Gunakan klorin tester. Kita nak tengok ada tak klorin yang keluar daripada filter ni. Dan cara untuk tuan-tuan nak test kandungan klorin dalam air yang keluar ni, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat dasar tangki ni, dekat bawah tu kita nampak yang tumpuk-tumpuk ada warna putih tu. Yang tu adalah dolomite. Dan tujuan saya gunakan dolomite dalam tangki ni, yang pertama adalah untuk menjernihkan air. Yang kedua untuk menaikkan pH air. Dan juga pH di bahagian bawah ataupun di bahagian dasar tangki ternakan ni. Dolomite yang saya gunakan ni daripada PDI, Perlis Dolomite Industry, dan selain daripada boleh menaikkan pH air dan juga pH di bahagian dasar tangki ternakan, dolomite ni juga boleh bantu kita untuk menghapuskan unsur-unsur asid yang berbahaya kepada kita punya ternakan. Dan pH yang sesuai untuk ternakan secara aquaponik ni antara 6.5 hingga 9. Dan kebiasaannya dekat rumah saya ni pH biasa saya dapat dalam 6 ataupun 6.5, agak rendah. Jadi saya cuba untuk naikkan sikit pH ni, sebab untuk aquaponik ni kalau pH kita stabil, pH cantik, kadar serapan nutrien oleh tanaman ada lebih baik. Jadi tumbuhan ataupun tanaman kita ni dapat membesar dengan baik. Dan pH ni memang penting. Dan selain daripada tu, untuk dolomite ni adalah bahan yang biasanya digunakan dalam ternakan lobster air tawar untuk naikkan pH dan juga untuk menambahkan unsur kalsium dan juga magnesium untuk lobster air tawar. Dan kalau tuan-tuan ada masalah lobster mati semasa nak salin kulit dan puncanya biasanya disebabkan oleh kurangnya kalsium dan juga magnesium, tuan-tuan boleh gunakan dolomite ni. Dan untuk dapatkan dolomite ni nanti saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Okey, sebenarnya sistem yang tuan-tuan tengok ni baru saya set up dalam minggu lepas. Kalau sistem dah running macam ni lebih kurang seminggu. Apa yang saya buat minggu lepas, saya sediakan tangki, saya tapis air untuk buangkan klorin. Kemudian saya pasangkan bubble oksigen. Dan untuk ternakan ikan siakap ni, oksigen memang wajib kena ada. Kalau tak ada oksigen, ikan siakap akan mati. Tak kira kecil ke besar, memang akan mati kalau tak ada oksigen. Kemudian baru 2 hari lepas saya masukkan 2 genggam dolomite ni dalam tangki ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ni, air ni belum betul-betul jernih lagi. Masih nampak lagi putih-putih kat bahagian bawah. Dan ikutkan hari ni adalah 16 hari bulan. Sepatutnya benih siakap akan sampai pada hari ni. Tapi malangnya Cik Syahrizan daripada Benut Aquamarine, dia pun dah diduga ikan yang sepatutnya hantar pada hari ni mati sebab terputus bekalan oksigen. Sebab TMB power dah trip, tak ada power TMB, pam oksigen mati dan semua ikan yang sepatutnya dihantar pada hari ni semuanya mati. Jadi penghantaran anak benih untuk siakap ni akan ditunda pada 23 hari bulan 4. Jadi tuan-tuan yang belum order lagi, masih ada masa lagi untuk order. Dan saya akan letakkan sekali nombor telefon dan juga link Facebook dan juga nombor telefon Cik Syahrizan untuk tuan-tuan order benih siakap nanti.
Dan lagi satu dekat dalam tangki ni, kalau tuan-tuan nampak yang pipe PVC ni, yang ni adalah SLO ataupun Solid Lifting Overflow. Tujuannya adalah kalau untuk tangki ni nanti bila dia overflow, air masuk, dia overflow, dia melimpah keluar, air yang keluar adalah air di bahagian bawah. Sebab pipe ni saya letak sampai di bawah dekat dasar tangki. Jadi kalau ada tambahan air ke dalam tangki ni, dia akan melimpah dan yang keluar adalah air di bahagian bawah. Dan untuk design sistem ni nanti, air bahagian bawah, biasanya air di bawah tu dia kotor lah, termasuk dengan tai-tai ikan semua, kotoran semua akan mendak di bawah. Dia akan keluar daripada bawah ni naik ke atas dan masuk ke dalam filter. Dan tentang filter saya akan share dalam video seterusnya nanti. Dan cara untuk buat SLO ni, tuan-tuan boleh tengok video sebelum ni, saya akan letakkan link dekat atas ni. Dan lagi satu yang paling penting adalah oksigen. Macam saya cakap, jadi ikan siakap ni memang tak boleh bertahan kalau tak ada bubble oksigen, tak ada oksigen tambahan daripada pump oksigen. Dan sistem pump oksigen yang tuan-tuan tengok ni, sistem ni saya dah design, dah ada backup bateri. Dan sistem ni boleh bertahan, pump ni masih lagi boleh hidup kalau 3 hari tak ada bekalan TMB. Dan macam mana cara saya buat ni, saya akan sharekan dalam video seterusnya juga nanti. Okey, sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Dalam next video saya akan share lagi tentang filter, tentang pump oksigen dan macam mana cara untuk kita masukkan anak benih siakap dalam sistem ni nanti. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponics Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.